أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر بتمم الخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah ya. Waalaikumsalam Ibu Saidah. Masya-Allah. Kita sambung pengajian kita. Hari ini hari Jumaat 30 Oktober 2020. Pengajian pada pukul 3 petang. Sambungan tafsir harfiah surah Al-Kahfi. Hari ini bermula ayat yang ke-16 ya. Ayat 16 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh i'tazalhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Shadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Okey. Ini ayat ni dikhitabkan ataupun ditujukan, Allah Taala menukilkan, Allah Taala menujukan kepada Ashabul Kahfi. Tapi pengajarannya pada kita semua lah, pengajaran pada kita semua. Wa idh i'tazaltumuhum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Maryam. Okey. Wa iz i'tazaltumuhum Ibu, kalimah wa is sahaja. Is tu maknanya ketika. Kita boleh faham is, ingatlah ketika. Biasa kalau is ini menunjukkan perbuatan ataupun satu perkara yang telah berlaku pada masa dulu, diceritakan balik. Maka is terjemahnya ketika. Kita boleh faham dalam Quran, mungkin terjemahannya dan ingatlah ketika. Apa terjemah Ibu ya? Wa is. Apa terjemah wa is? Ada tak? Ingatlah ketika. Apa? Cuba tulis terjemahan Ibu. Wa is sahaja. Dan jika. Yang lain? Ibu Kukalsop je terjemah dan jika. Yang lain? Dan jika. Kemudian? Dan apabila. Ibu Saidah dan apabila. Itu lebih tepatlah. Saya sebenarnya lebih suka terjemah dan apabila ataupun dan ketika. Kalau jika macam tak berapa sesuai Ibu ya. Kalau dan jika tu macam tak berapa sesuai. Okey. Jadi wa is dan ketika ataupun apabila. Maksudnya dan ingatlah ketika. Ada ingatlah dalam kurungan. Dan ingatlah ketika. Okey. I'tazaltumuhum. Ibu ayat i'tazaltumuhum ini asalnya i'tazaltum sahaja. I'tazaltum. Okey. Dia datang daripada fi'il madhinya begini. Ifta'ala, mudhari'nya yafta'ilu.
Ifta'ala yafta'ilu. Okey. Jadi fi'il madhinya i'tazala. I'tazala, fi'il mudhari'nya ya'tazilu. I'tazala ya'tazilu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Syarifah Salwa, masya-Allah tabarakallah. Okey, Bu Yahya, i'tazala ya'tazilu. Apa maksud i'tazala ya'tazilu? Maksudnya berpisah daripada yang lain. Ini satu kelompok dia memisahkan diri, itu dipanggil i'tazala. Satu kelompok pemahaman, satu kelompok pemikiran dalam Islam ni ada namanya kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ya, ini tidak diterima lah ya, Mu'tazilah. Tapi itu pembahasan lain lah. Kenapa dipanggil Mu'tazilah? Kerana mereka tidak bersama dengan mereka mengasingkan diri mereka daripada fahaman yang jumhur para ulama. Okey, itu cerita lain lah. Jadi i'tazala, ibu tulis mudhari'nya ya'tazilu. Ini untuk bab ini kita belajar dalam surah Al-Miftahi peringkat kedua. Peringkat kedua memang saya slow sikit, saya nak ibu-ibu peringkat pertama tu ulang. Masa yang sama kita peringkat kedua tu akan jalan insya-Allah. Baru pelajaran kelima, ada lagi 15 pelajaran lagi. Ibu tulis ibu, fi'il madhinya i'tazala macam saya bagi. Fi'il mudhari'nya ya'tazilu. Okey, ini apa nama bab ni? Bab ifti'al. Bab ifti'al mungkin ibu-ibu tak belajar lagi rasanya. Saya pun tak ingat. Dah belajar ke belum? Bab ifti'al ya. Surah Al-Miftahi peringkat kedua. Ibu ya. Jadi i'tazala, kalau kita tasrifkan i'tazala, ibu-ibu ayah yang dah ada mustawa 1, yang dah print out mustawa 1, boleh tengok nota 14. Boleh tengok nota 14 ibu ayah ya. Saya nak tasrifkan i'tazala fi'il madhi. Okey. Kotak pertama, sebelum tu siapa yang dah komen dah? Siapa dah buka nota 14 komen dah? Mustawa 1. Ibu kena buka ibu ya. Siapa dah ada buka. Jangan biar dengar saja. Okey. Alhamdulillah. Jadi ibu tengok saya buat. Kotak pertama i'tazala. Dia seorang lelaki telah mengasingkan diri, i'tazala. Kotak kedua, mereka berdua lelaki telah mengasingkan diri, tambah alif di belakang. Jadi i'tazala. Kotak ketiga, mereka ramai lelaki telah mengasingkan diri, i'tazalu. Kotak keempat, baris kedua itu sebelah kanan sekali. Kotak keempat, dia seorang perempuan telah mengasingkan diri, i'tazalat. Kotak kelima untuk mereka berdua perempuan. Yang jadi mereka berdua perempuan telah mengasingkan diri, tambah ta alif di belakang. Jadi i'tazalata. Kotak keenam, mereka ramai perempuan telah mengasingkan diri, i'tazalna. Bermula kotak ke-6 untuk fi'il madhi kita matikan huruf akhir. I'tazala akhirnya huruf lam. Lam tu kita matikan baru tambah nun. Jadi i'tazalna. Kotak ke-7, kamu seorang lelaki telah mengasingkan diri, i'tazalta. Kotak ke-8, kamu berdua ataupun kalian berdua telah mengasingkan diri, i'tazaltuma. Kotak ke-9 yang kita sedang baca sekarang adalah kotak ke-9. Kalian ramai lelaki mengasingkan diri, telah mengasingkan diri, i'tazaltum. Jadi di sini kotak ke-9 asalnya i'tazaltum. I'tazaltum maknanya kalian telah mengasingkan diri. Cuma di sini ya, kerana dia nak digabungkan dengan hum. Okey. Asalnya tadi i'tazaltum, i'tazaltum, kemudian ada hum kan? Okey. I'tazaltum, kalian telah mengasingkan diri. Hum mereka. Jadi nak tanya ibu ayah mana mudah? Dengar saya baca. Wa izi'tazaltum hum, ataupun nak kali lembut lagi, wa izi'tazaltumuhum. Mana yang lebih mudah pada lidah kita, lebih ringan? Yang lebih ringan adalah yang kedua. Betul ibu. Wa izi'tazaltumuhum, wa izi'tazaltumhum. Yang pertama tadi tu dengan tambah waw,
Itu meringankan sikit kita punya bacaan lah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi wa izi antazaltumuhum. Ingatlah ketika i'tazaltum tambah waw i'tazaltumu, kalian semua telah mengasingkan diri ataupun melarikan diri. Hum daripada mereka. Hum itu terjemah mereka. Jadi nak cantik terjemah tambahlah daripada mereka. Ingatlah wahai ashabul kahfi maksudnya. Wahai ashabul kahfi, ketika kalian semua telah mengasingkan diri ataupun boleh terjemah melarikan diri hum daripada mereka. Apa terjemah i'tazaltumuhum dalam Quran ibu ayah? Tengok terjemah. I'tazaltumuhum mesti ada makna yang seumpama dia ataupun sama perkataan ataupun makna yang seumpama dia. Apa terjemah i'tazaltumuhum Quran ibu ayah? Tolong terjemahkan ibu ayah. Tengok macam mana terjemah dia. Meninggalkan mereka. Ibu Fairuz meninggalkan mereka. Ibu lain, kamu meninggalkan mereka. Lagi? Itu terjemah meninggalkan. Ibu Maimunah pun meninggalkan. Ibu Salamah menjauhi mereka. Menjauhi boleh, meninggalkan boleh. Nampak ibu ya? Boleh terjemah meninggalkan, boleh terjemah menjauhi. Cantik ibu, Masya Allah, tabarakallah. Okey, jadi ibu faham ya? Jadi terjemahnya ibu boleh menjauhi, boleh meninggalkan, melarikan diri pun boleh juga sebenarnya, melarikan diri daripada mereka. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah apa ni dalam kitab beritahu. Okey. Hum tu maksudnya mereka ni kaum mereka lah kaum. Dalam tafsir Tabari beritahu wa idzi i'tazaltumuhum wa idzi i'tazaltum qaumakum alladzina ya'buduna minal alihati siwallah. Hum tu maksudnya kaum mereka. Hum tu mereka maknanya siapa? Kaum Ashabul Kahfi, kaum dia. Penduduk At-Taqiyah lah. Boleh ibu insya-Allah. Okey. Jadi ingat ibu ya. Wa tu dan is ketika, maksudnya ingatlah ketika i'tazaltumu tu asalnya i'tazaltum fi'il madhi. Ibu ya, setiap fi'il mesti ada apa? Setiap fi'il mesti ada apa ibu? Setiap fi'il mesti ada fa'il ya. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Setiap kata kerja, perbuatan mesti ada yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam bahasa Arab, yang melakukan perbuatan dipanggil fa'il. Maka dalam i'tazaltumu ni, mana fa'ilnya? Belakang tu ada tum. Tum tu maknanya kalian lah. Dah ada yang buat perbuatan meninggalkan ataupun melarikan diri tu adalah kamu semua. Okey. Apa yang kamu semua tinggalkan? Kamu semua telah meninggalkan hum mereka. Satu, kita panggil maf'ul bihi ya. Hum mereka. Apa lagi yang mereka tinggalkan? Apa lagi yang Ashabul Kahfi tinggalkan? Wa dan ma ya'buduna. Ma apa yang. Terjemah ma ibu, apa yang ya'buduna yang mereka sembah. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi abada dan kita ada fi'il mudhari ya'budu. Abada ya'budu. Ibu ayah abada ya'budu adalah fi'il madhi. Ibu ayah tengokkan dalam grup tu video yang saya kongsikan dengan ibu yang pelajar saya umur darjah 4 tak silap dah tak mengajar dah pasal PKP dan tempat tu pun dah ditutup lah pasal owner akak tu tak dapat nak bayar. Okey, saya sewa je kat situ mengajar tu. Saya dah ajar diorang sulasi mujarrad, sulasi mazid fi, ada kita panggil sahih, ada mu'tal. Para pelajar tu kecil lagi dan kelas dengan saya seminggu sekali. Jadi ibu-ibu ayah, benda yang sama kita belajar dalam surah Al-Miftahi insya-Allah ya. Abada ya'budu ini ibu ayah sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad yang 3 huruf ya. Abada. Ain badal abada 3 huruf. Mudhari'nya ya'budu. Jadi ya'budu dia seorang lelaki sedang menyembah. Kalau mereka berdua menyembah ya'budani. Kalau mereka semua sembah ya'buduna. Jadi ibu ayah pada kalimah ya'buduna, nak tanya ibu ayah, dekat mana yang memberi makna ramai itu? Cuba tunjuk pada saya. Pada ya'buduna, apa huruf yang memberi makna ramai? Huruf apa? Betul ibu Maimunah, betul ibu-ibu semua, tak sempat laju masya-Allah.
Ibu Ainon, Ibu Maimunah, Ibu Saidah, Ibu Bahariah, Ibu Salamah, Ibu Jaslina, Ibu Kusum, Ibu Asimah. Ibu Asimah salah. Bukan nun. Wow itu ibu ya. Yang bagi makna ramai adalah wow. Bukan nun. Nun tu tambahan saja Ibu Asimah. Ibu lain semua nampak ya. Wow itu memberi makna ramai. Jadi ya'buduna mereka sembah. Dari mana datang makna mereka yang ramai itu? Pada wow tu. Okay. Dan ma apa yang. Ibu-ibu, ma di sini, pasal saya pernah terangkan pada ibu, kalau jumpa ma dan selepas tu jumpa illa, ma tu makna tidak. Tapi di sini, ma di sini bukan makna tidak. Di sini, ma maknanya apa yang. Ni ma mausul. Apa yang. Maksudnya Tuhan-Tuhan yang lah. Terjemah ma tu apa yang maknanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Berhala-berhala yang mereka sembah. Okey. Jadi mereka tinggalkan siapa ibu? Pertama, tinggalkan siapa ibu? Mereka tinggalkan dua perkara. Pertama apa? Kaum. Okey, Ibu Ferus, kaum. Kaum tu pada perkataan apa yang menunjukkan makna kaum ibu? Ibu-ibu semua, perkataan mana yang menunjukkan kita faham itu makna kaum? Pada perkataan dhamir hum. Kamu semua melarikan diri ataupun meninggalkan mereka. Mereka tu hum. Hum tu kita panggil maf'ul bihi yang pertama. Perbuatan meninggalkan dibuat oleh Ashabul Kahfi. Yang kena tinggal pertama adalah kaum dia. Mereka melarikan diri daripada kaum. Ya. Yang kedua, apa lagi yang mereka tinggalkan? Wama dan apa yang ya'buduna mereka semua sembah. Yang mereka semua siapa tu? Ibu. Ya'buduna mereka semua. Siapa mereka semua pada ya'buduna? Siapa yang dimasukkan dengan mereka semua? Pasalnya ada dua. Satu Ashabul Kahfi. Satu kaum dia. Jadi wama ya'buduna dan apa yang mereka semua sembah. Siapa mereka ni, Bu? Penduduk Antakya. Yang kaum dia lah, maksudnya kaum dia. Okey. Dan apa yang kaum dia, yakni penduduk Antakya menyembah illallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ibu? Jadi setakat ayat tu bagi tahu apa? Dan ingatlah wahai Ashabul Kahfi, ketika mana kamu semua melarikan diri daripada mereka, yakni kaum mereka, dan juga melarikan diri daripada apa yang mereka sembah, iaitu berhala-berhala illallah, selain daripada Allah Ta'ala. Jelas ibu ayahnya, insyaAllah. Okay, baru saya baca dia punya ni jap, tafsiran dia kejap ya. Wazkuru, saya baca daripada kitab Tafsir Munir ya. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, واذكروا يا أهل الكهف ذلك الخطاب الذي صدر من بعضكم لبعض حينما صممتم على الفرار بدينكم فاعتزلتم قومكم وفارقتموهم عزلة مادية بالمفارقة بالأبدان والمقر والمقام، وعزلة معنوية بمخالفتهم في دينكم واعتزالكم ma'budihim ghairu ibadatillahi wahdah. Okey, maksudnya apa? Dan ingatlah wahai Ashabul Kahfi, okey, yang mana peringatan antara kalian sesama sendiri, yang mana kamu semua telah memperingatkan untuk lari menyelamatkan diri kamu dan agama kamu. Maka apa kamu buat? Untuk selamatkan diri kamu dan agama kamu, kamu telah meninggalkan kaum kamu, meninggalkan dengan jasad, meninggalkan dengan badan, meninggalkan tempat sekali. Kamu tak duduk dengan mereka. Bukan saja hati kamu tak ada dengan mereka, jasad kamu pun kamu telah meninggalkan mereka. Okey, apa tujuannya? Kerana mereka bersalahan agama dengan kamu dan mereka bersalahan dari segi menyembah Tuhan. Mereka sembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Maka perintah Allah Ta'ala, fa'wu. Fa'wu ni buaya adalah daripada fi'il madhinya awa. Awa. Fi'il mudhari'nya ya'wi. Ya'wi. Okay. Awa ya'wi.
Awayawi. Macam tu ibu ayah ya. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala ni, perbahasan ni sedikit bahasa ni, kalimah ni sedikit tinggi sikit je. Pasal apa? Di situ ada, tengok fi'il madhinya ibu ayah ada 2 huruf illah. Waw dan ya tu. Nampak tak? Fi'il madhinya ada waw dan ya. Sebelah-sebelah je tu. Kaedahnya agak sedikit payah, tapi saya terangkan dulu. Ibu-ibu dengar dulu. Ibu-ibu yang surah peringkat kedua akan belajar nanti insya-Allah. Jangan keluar grup ya. Okey, insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, awayawi. Apa maksud awayawi? Pergi mencari tempat berlindung. Tempat tinggal untuk berlindung lah. Ya. Pergi mencari tempat tinggal untuk tujuan berlindung. Okey. Pasal tu tempat tinggal dalam Quran kadang-kadang Allah sebutkan fama'wahumun nar. Maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Untuk orang-orang yang zalim, fama'wahumun nar. Ataupun kalau orang-orang soleh, jannatul ma'wa nuzula. Ma'wa ni bukan ma'wa. Ma'wa ni tempat kembali. Jadi kalau orang beriman, tempat kembalinya jannah, syurga insya-Allah. Tempat tinggal. Tapi kalau orang yang kufur pada Allah, fama'wahumun nar. Tempat kembali mereka adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ma'wa tu kita panggil isim makan, isim tempat dia. Jadi awayawi ni apa? Lari mencari tempat tinggal. Jadi ibu ayah, pada perkataan fa'wu tu, ibu ayah, perkataan fa'wu tu, ini kena tengok ya. Ibu ayah cuba buka nota 16 sekejap. Cuba buka nota 16. Okey. Siapa dah buka nota 16, komen dah. Nota 16 mustawa 1, komen dah. Awayawi tu dah salin kan? Komen dah. Okey. Ibu ayah, kotak nombor 9 untuk kamu semua. Untuk kamu semua mula dengan apa? Mula dengan apa dan habis dengan apa? Mula dengan apa, belakangnya tambah apa? Mula dengan ta kan? Dan di belakang tambah waw nun kan? Betul Ibu Saidah ya. Mula dengan ta, belakang tambah waw nun. Jadi ibu tadi awayawi kan? Awak tadi awayawi kan? Jadi kotak yang ke-9 untuk bagi makna kamu semua, mula dengan ta dulu. Ta, lepas tu macam ni. Dia akan jadi begini ibu. Ibu sebut ta'wuna. Maksudnya kalau kamu semua melarikan diri, cari tempat berlindung, fi'il mudhari'nya ta'wuna. Payah nak sebut ni. Ta'wuna. Okey, tak apa. Tak apa, sekarang ni ibu tulis je. Tulis sekarang kat buku, ta'wuna. Tulis ejen ni, ta'wuna fi'il mudhari' kotak 9. Okey, fi'il mudhari' kotak 9. Daripada awayawi tadi, fi'il mudhari' kotak 9 adalah ta'wuna. Okey, Bu. Ibu-ibu yang baru belajar yang tak faham fi'il mudhari' kotak 9 semua tu, tenang. Dengar dulu. Ibu-ibu yang jawab ni adalah ibu-ibu yang dah belajar beberapa bulan. Kalau ibu istiqamah ikuti pengajian, insya-Allah ibu-ibu pun akan dapat jawab juga. Siapa yang awal lagi dah menyerahkanlah, dah rasa susah, macam mana Allah nak bagi faham? Faham je tu. Ibu sendiri pun sikit-sikit tak faham, dah terus out. Okey, cantik yang Kak Wan ni, daripada Kuching, masya-Allah. Okey ibu ya. Jadi perkataan ta'wuna ibu. Okay, ibu-ibu yang dah belajar dengan saya beberapa lama, dalam berbulan atau beberapa tahun ya, yang dah belajar, kita nak tukar pada fi'il amar. Ta'wuna fi'il mudhari', kita nak tukar pada fi'il amar. Okey. Sekarang ni minta salah seorang ibu bantu saya. Tolong jawabkan saya dengan panduan saya lah. Siapa nak try? Macam tinggi macam ni, Ibu Fairuz. Sesuai insya-Allah kalau Ibu Fairuz nak try, ataupun ibu-ibu lain yang nak try. Ibu Fairuz pasal belajar depan dengan saya dekat Bukit Peruntung. Siapa nak try? Ibu Fairuz cuba. Okey, bagus Ibu. Okey. Boleh Ibu? Bismillah. Okey. Ya. Ibu Fairuz. Okey. Ya, Ustaz. Okey, Ibu Fairuz. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ibu, langkah pertama untuk buat fi'il amar apa kita buat? Fi'il amar kita ambil daripada fi'il mudhari'.
Okey, sekarang ni saya dah bagi dah ta'wuna fi'il mudhari' kotak 9 memberi makna kamu semua. Kita buang harfu mudhara'ah dia tu, ta tu. Okey. Okey, saya buang. Cikgu saya tulis ya. Saya buang dulu hurufnya. Dia akan jadi macam ni, ibu-ibu semua tengok ya. Dia akan jadi macam ni. Okey, dan akan tinggal hamzah, waw, nun. Itu alif tu, itu hamzah tu. Okey, lepas tu ibu, boleh baca tak sekarang ibu? Tak boleh baca. Tak boleh baca ibu kan? Jadi apa kita nak buat tak boleh baca ni? Kita letak baris. Letak baris, tak ada baris apa-apa lagi ibu ni. Kita dah buang ta tadi kan? Kita tak ganti boleh baca. kita letak alif dekat situ. Tambah alif, betul ibu ya. Okay, kita tambah alif. Jadi dia akan jadi alif, lepas tu hamzah, waw, nun. Okey, kejap ibu ya. Ibu-ibu semua tengok sini. Huruf yang kita tambah tadi alif. Yang kedua tu bukan alif ya. Yang kedua tu hamzah. Ibu-ibu tulis hamzah tak? Jangan tulis alif, tulis hamzah. Dan sekarang ni masa saya terangkan ni, jangan ada ibu-ibu yang komen ya. Dengar dulu, dengar saja. Saya dengan Ibu Fairuz saja. Ibu-ibu salin terus apa yang saya tulis ni. Alif lepasnya hamzah, hamzah tu mati. Waw, nun. Okey. Ibu Fairuz, sekarang ni kita nak bagi baris pada huruf alif yang kita tambah tadi. Kita nak tengok huruf ke berapa ibu? Tengok huruf ketiga ya. Huruf ketiga. Jadi huruf ketiga adalah huruf apa ibu? Huruf waw. Huruf waw yang pertama ke yang kedua? Huruf waw yang ketiga. Yang pertama. Yang kedua Ustaz, sorry. Waw kedua? Waw pertama. Waw pertama, ibu. Huruf ketiga adalah alif, hamzah, waw. Waw pertama tu adalah huruf ketiga. Jadi ibu tadi kita baca ta'wuna kan? Jadi waw tu baris apa ibu? Waw baris depan. Baris depan. Bila baris depan, maka alif nak bagi baris apa? Baris depan. Baris depan juga. Okey. Sekarang ni saya tulis ibu ya. Ibu-ibu semua tengok saya tulis ya. Sorry lah macam orang tua sikit. Okey, sekejap saya tulis. Mana dah? Sekejap ibu ya. Okey. Ibu-ibu tengok sini kalau nampak dah pasal tulisan kecil kan. Alif pertama tu saya bagi baris depan. Jadi hamzah kedua mati. Alif pertama, kedua hamzah. Wuna. Cuba ibu sebut. Wuna. Payah benar kan? Wuna. Okey, sekarang ni ibu-ibu semua, Ibu Fairuz yang depan dah boleh baca tak? Dah boleh baca. Dah settle, depan dah settle ya. Okey. Kemudian tengok belakang. Ibu Fairuz dekat belakang tu ada tak tambahan huruf? Ada Ustaz. Ada. Okey ibu, tambahan berapa huruf ibu? Tambahan 2 huruf Ustaz. 2 huruf Ibu-ibu semua dengar ya, tambahan 2 huruf. Maka yang ditambah adalah waw dan nun. Nun itu nun memang kena ada ke ataupun nun tu nun tambahan ibu? Nun tu nun tambahan. Tambahan. Okey. Ibu-ibu semua bila kita kata nun tambahan, yang bila fi'il mudhari' belakang tambah 2 huruf memang akan ada nun di belakang. Nun tu memang nun tambahan dan kita akan buang. Kita akan buang nun tu bila kena pada masanya. Di sini kita kena buang nun. Betul ibu kan? Kita kena buang nun. Jadi apa kita buat ibu sekarang? Kita dah buang nun lah Ustaz. Kita buang nun kan? Okey, tengok saya tulis ya. Okey. Kita dah buang nun, lepas tu tukar apa ibu? Kalau tambah buang nun tukar apa? Tukar dengan alif. Tukar dengan alif. Okey. Jadi ibu, sekarang jadi macam ni ya. Ibu-ibu semua sebut. Wu. Sebut kat rumah. Tiba-tiba suami ibu tengok, apa pula bini aku ni ni. Kan? Cuba ibu baru sebut. Wu. Okey. Jadi ibu-ibu semua cuba tengok kat Quran masing-masing. Okey. Ibu-ibu ayah semua, wu jadinya. Jadi alif yang depan tu adalah hamzah wasal. Alif depan tu adalah hamzah wasal. Okey, hamzah wasal ni kalau ada kalimah ataupun apa-apa huruf sebelumnya, maka hamzah wasal tu dah tak bunyi. Sekarang ni sebelum ada apa ibu? Ada huruf apa? Ada huruf fa. Ada huruf fa. Okey, fa tu baris atas. Okey. Jadi ibu bila masuk fa tu, apa jadi pada alif yang tambahan tadi? Kita tak payah sebut. Dia memang mati dah tapi kita tak payah sebut, kan?
Okey. Jadi ibu nak baca macam mana sekarang? Fa'wu. Fa'wu, itulah kita baca sekarang ibu. Fa'wu. Tapi dalam tulisan jadi macam ni lah. Yang ibu boleh tengok Al-Quran sekarang. Fa'wu tu macam dalam Quran yang ibu tengok ejaan dia. Asalnya macam tadi. Jadi ibu saya bagi masa seminit. Ibu-ibu semua seminit pasal ni. Ibu-ibu jangan ada yang komen jangan ada komen. Bagi tulisan saya ni semua boleh baca dan salin balik daripada lepas ibu Fairuz komen saya cuba tu bawah tu semua ibu salin. Salin satu persatu. Saya bagi masa seminit sekarang. Salin dulu ibu. Lepas tu baru kita teruskan. Salin dulu ya. Benda ni kita tak belajar lagi tapi saya bagi dulu. Nanti masa kita dah belajar nanti kita akan belajar. Ibu-ibu dah belajar nanti insya-Allah akan lebih faham ya. Okey. Salin dulu ya. Jangan komen dah ke apa jangan. Tunggu dulu. Saya bagi masa seminit. Ada masa lagi 45 saat lebih kurang. Kepada ibu-ibu yang baru belajar, kalau dengan saya ikuti pengajian, ibu-ibu ayah sebaiknya ada satu buku lah. Satu buku. Contohnya kalau kita belajar surah Kahfi ni, buat satu buku surah Kahfi saja ataupun tafsir harfiah saja. Kalau sorof saja. Biar banyak buku pun tak apa. Sekolah pun banyak buku kan. Tak ada rugi pun. Okey. Saya rasa ibu-ibu semua dah habis salin. Okey. Salin ibu ya. Siapa dah komen dah? Yang dah habis salin ikut yang saya bagi ni siapa dah komen dah? Baru boleh komen. Okey, ramai salin ya, alhamdulillah. Ibu-ibu ayah semua jangan tak salin ya, salin. Kesian saya dah sungguh-sungguh tunjuk pada ibu ni tiba-tiba tak salin. Allahu akbar. Rasa macam tuang air di daun keladi kalau macam tu. Boleh salin ibu ya. Kecuali kalau ibu tengah drive ke apa ke tak